Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dengan topik seni anyaman. Seni anyaman berkait rapat dengan cara hidup tradisional masyarakat Melayu. Seni anyaman menghasilkan produk untuk digunakan dalam kehidupan seharian masyarakat. Anyaman merupakan proses menjalin helaian bahan yang telah diproses secara silang menyilang sehingga menghasilkan suatu bentuk produk. Pelbagai rupa bentuk kraft tangan dapat dihasilkan dengan menggunakan sumber daripada tumbuh-tumbuhan seperti buluh, rotan, daun mengkuang dan daun pandan. Daun pandan dan daun mengkuang merupakan bahan mentah utama untuk menghasilkan seni anyaman. Produk seni anyaman dibuat berdasarkan fungsinya. Misalnya, masyarakat petani menghasilkan anyaman berbentuk bakul, topi, kampit yakni bekas belacan dan juga tudung saji. Bentuk-bentuk anyaman begini biasanya digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu untuk mengisi bahan-bahan keperluan hidup harian. Keunikan hasil karya seni anyaman dapat kita lihat melalui produk seperti bakul, tikar, perabot dan berkas serbaguna. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu kupasan tajuk berkaitan dengan seni anyaman. Prinsip asas seni anyaman. Dalam seni anyaman merupakan satu proses menjalin secara silang menyilang helaian demi helaian daun mengkuang, pandan, rotan, buluh dan beberapa bahan lain. Pemilihan bahan asas seni anyaman menentukan hasil kekemasan sesebuah hasil seni anyaman. Jenis-jenis seni anyaman iaitu anyaman gadas, anyaman yang tidak mempunyai kelarai, anyaman asas bagi anyaman mengkuang menggunakan teknik angkat satu dan turun satu. Anyaman ini biasanya digunakan sebagai tikar pelapik lantai untuk aktiviti harian. Anyaman kelarai mempunyai corak atau motif yang berbentuk dam dan terhasil daripada proses menganyam. Anyaman yang menghasilkan satu gaya atau ragam hias yang menarik sebagai motif utama. Anyaman ini biasanya dirancang dan dilakukan serentak semasa proses anyaman. Anyaman sulam. Anyaman untuk membuat bunga sulam pada rombong. Ragam hias jenis ini memerlukan alat penyisir untuk memasukkan helaian daun yang berlainan warna ke atas permukaan anyaman sulaman. Motif seni anyaman kelarai dan alatan seni anyaman. Motif flora terdiri daripada kelarai bunga cengkeh, kelarai bunga api, kelarai tapak harimau, kelarai buntut siput, kelarai makmek, iaitu motif manusia, kelarai cik kedah berakar. Seterusnya alat yang digunakan ialah parang, digunakan untuk memotong dan menetak daun pokok mengkuang. Pelurut, alat ini digunakan ataupun alat ini daripada buluh lepir yang dinipiskan sedikit pada kedua-dua bahagian tepinya supaya mudah untuk melurut daun mengkuang. Jangka. Alat untuk membelah daun mengkuang menjadi helaian lebih kecil mengikut lebar yang dikehendaki. Alat ini mempunyai mata pisau yang tajam. Alat pemukul semasa proses menitik daun dikenali sebagai belantan.
Penyisip merupakan alat daripada buluh yang ditajamkan dan menyerong di salah satu hujung supaya helaian mengkuang boleh diselitkan untuk disisip. Pisau, alat untuk membelah daun daripada mempulur, iaitu tulang belakang daun dan bahagian tepi daun yang berduri. Seterusnya, bahan-bahan anyaman dan fungsi anyaman. Bahan-bahan anyaman terdiri daripada tali jut, strap plastik, gulungan surat khabar, dan bahan-bahan anyaman ialah rotan, mengkuang, pandan, buluh, daun ribu-ribu, reben, kercut dan juga straw. Tudung saji digunakan untuk menutup sajian berbentuk kerucut dan diperbuat daripada daun mengkuang. Bidai merupakan sejenis tirai yang diperbuat daripada bilah rotan ataupun buluh. Tikar parudan, tikar bersaiz kecil yang digunakan sebagai alas ketika memarut kelapa bagi tujuan menadah isi kelapa yang telah diparut. Nyiru, bekas daripada buluh berbentuk bujur atau bulat yang digunakan untuk menampi padi atau beras, hiasan dinding dan menjemur ikan. Lekar, bakul alas yang dianyam daripada rotan, lidi atau beban yang digunakan sebagai alas periuk, kuali ataupun pasu. Beg serbaguna daripada anyaman mengkuang. Bakul berkaki, bakul kandung berkaki daripada buluh yang digunakan untuk mengisi beras ataupun padi. Kipas anyam merupakan hasil anyaman daripada mengkuang yang digunakan untuk mengipas. Raga, bakul kandung daripada bilah buluh atau rotan yang digunakan untuk mengisi ikan, buah-buahan dan lain-lain. Bakul berkat, bakul kandung daripada rotan yang digunakan untuk mengisi makanan. Proses penyediaan daun mengkuang. Pertama, menetak daun dilakukan pada waktu pagi atau petang untuk mengelakkan daun mengkuang daripada layu. Daun mengkuang yang berusia 1 hingga 2 tahun dipotong sama panjang, disusun mengikut rangkap merempang. Melayur. Daun mengkuang dilayur di atas bara api sehingga daun berwarna kekuning-kuningan. Tujuannya untuk melembutkan daun agar lebih mudah dibelah dan dijangka. Kemudian dibelah untuk membuang duri dan tulang belakang menggunakan pisau. Ketiga, menjangka. Daun mengkuang dibelah menjadi helaian kecil dengan menggunakan jangka bersaiz antara 5 mm sehingga 10 mm. Alat jangka bermata tajam digunakan dengan mencucuk pada daun yang diletakkan di atas kain tebal dan daun ditarik perlahan-lahan. Bahagian tepi daun mengkuang dan durinya juga turut dibuang. Keempat, kerja menitik. Proses menitik atau membantul menggunakan belantan kecil yang dilapik dengan sebatang kayu untuk melembutkan daun mengkuang. Ikatan daun mengkuang dititik sambil memulasnya berulang kali. Yang kelima, merendam. Daun mengkuang diingkat dan direndam selama 3 hari 3 malam di dalam tempayan yang berisi air. Tujuannya adalah untuk melunturkan warna hijau asli daun penyah warnaan. Yang keenam, menjemur. Daun mengkuang yang telah direndam dibilas dengan air bersih.
daun mengkuang dijemur di bawah cahaya matahari. 7. Melurut. Proses melurut dilakukan dengan menekan daun mengkuang menggunakan jari dan melurut dari pangkal hingga hujung daun untuk melembutkannya. Daun dilipat supaya sama panjang sebelum memulakan proses melagang. Yang ke-8, mewarna. Air dimasak di dalam periuk bersama dengan pewarna yang dikenali sebagai inci. Daun mengkuang yang telah dilonggarkan ikatannya dimasukkan ke dalam periuk selama 10 minit. Masukkan 3 hingga 4 asam keping untuk mematikan warna. Cuci dan bilas ikatan daun mengkuang yang telah diwarnakan. Jemur ikatan daun mengkuang di ampaian yang teduh atau jauh daripada matahari supaya warnanya tidak pudar. Proses menganyam tikar. Proses menganyam tikar. Langkah yang pertama ialah lagang. Helaian dilipat 2 bahagian sama panjang dengan helaian mengkuang dibentuk seperti V. Kaedah ini dikenali sebagai melagang atau menaja. Yang kedua, proses menganyam dimulakan dari bahagian tengah helaian yang dilipat. Bahagian permulaan helaian mengkuang dijalin secara berselang-seli. Yang ketiga, pepeh. Pepeh juga dikenali sebagai lepeh, ialah teknik melipat dan menganyam bahagian tepi anyaman untuk mematikannya. Pelepehan ialah proses menyisip helaian yang berlebihan ke dalam badan anyaman. Yang keempat, sisip. Teknik menyambung helaian yang pendek dengan menyisip helaian tersebut pada celah mata anyam supaya anyaman tidak terburai. Yang kelima, kerat. Baki bilah anyaman dipotong menggunakan pisau supaya anyaman nampak kemas. Rupa bentuk tikar. Bucu ialah 4 sudut penjuru tikar. Tepi tikar ialah tepi tikar yang terdiri daripada bahagian keseluruhan tepi atau keliling tikar termasuk kepala dan panjang tikar. Kepala tikar ialah bahagian di antara 2 bahagian tepi tikar yang menentukan panjang tikar. Badan tikar ialah bahagian keseluruhan tikar yang meliputi panjang dan lebar tikar. Baiklah, setelah anda mendengar seringkas penerangan berkaitan dengan seni anyaman, marilah kita menguji sedikit kepahaman berkaitan dengan seni anyaman menerusi soalan-soalan yang dikemukakan seterusnya. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kelarai? Jawapannya ialah kelarai ialah corak yang terbentuk daripada proses menganyam. Yang kedua, lagang dalam proses menganyam bermaksud menyediakan tulang anyaman. Yang ketiga, melayur daun mengkuang di atas bara api bertujuan untuk melembutkan daun. 4. Apakah fungsi pelurut dalam proses seni anyaman? Jawapannya ialah untuk melembutkan daun mengkuang. Yang kelima, susun mengikut tertib yang betul untuk proses seni anyaman.
Jawapannya ialah bermula dengan lagang, diikuti dengan anyam, kemudian pepeh, dan akhirnya sisip dan kerat. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan kemahiran beraras tinggi. Anda dinasihatkan untuk mengadakan sesi perbincangan dengan rakan-rakan kelas anda atau berbincang dengan guru kelas serta berpandukan buku teks untuk mencari jawapan yang dikendaki. Stay tune. Nombor 1, berdasarkan gambar, bezakan antara dua produk seni anyaman tersebut dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai. Yang kedua, uraikan kelebihan penggunaan bahan terbuka seperti strap plastik atau gulungan surat khabar dalam penghasilan seni anyaman. 3. Sekiranya anda seorang pengusaha bengkel seni anyaman, nyatakan peranan anda bagi menarik minat golongan belia mengikuti latihan kemahiran dalam bidang seni anyaman. Baiklah, itu saja persembahan daripada saya berkaitan dengan tajuk seni anyaman. Moga video ini dapat anda manfaatkan untuk sesi ulang kaji. Sekian, terima kasih dari saya. Jumpa lagi.